Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua murid-murid daripada kelas 4 STEM 2021 SMK Bandar Puteri Jaya. Okey, hari ini kita akan pergi kepada subtopik seterusnya. Okey, dalam bab 1 pengukuran, subtopik 1.2 penyiasatan saintifik. Okey, jadi sebelum kita pergi kepada topik 1.2, okey, untuk fizik ni, okey, untuk fizik, dalam fizik ni memang sebelum sesuatu konsep dikeluarkan, sesuatu formula dikeluarkan, saintis-saintis akan membuat penyiasatan. Okey, membuat penyiasatan, dan kamu pun dah biasa dalam pembelajaran sains. Okey, yang mana kamu membuat eksperimen yang kita panggil eksperimen. Okey, jadi eksperimen ni adalah salah satu penyiasatan saintifik dalam subjek sains. Okey, tak kisahlah fizik, bio ataupun kimia. Okey, jadi penyiasatan ni dia ada langkah-langkah dia. Okey, langkah-langkah dia sehingga kita daripada kita sediakan bahan. Okey, tapi sebelum tu kita buat inference, buat hipotesis, mengenal pasti pemboleh ubah, kita kena pasti bahan dan radas yang sesuai untuk kita buktikan inference ataupun hipotesis. Kemudian kita akan buat eksperimen berdasarkan radas dan bahan yang kita sediakan. Okay, daripada eksperimen tersebut, okay, kita akan sediakan data. Okay, data kita akan letak dalam jadual. Okay, kemudian daripada jadual tersebut kita akan buat analisis. Okay, buat analisis melalui graf. Okay, apa yang kamu belajar sebelum ni, okay, masa PT3 iaitu graf. Okay, dalam matematik kan ada graf. Okay, macam mana nak lukis graf. Jadi sebenarnya apa yang belajar matematik kita guna dalam subjek fizik. Okay, jadi daripada data yang kita perolehi, kita terjemahkan kepada graf. Okey, daripada graf pula, okey, daripada graf kita analisis pula graf. Daripada graf itu juga akhirnya kita keluarkan persamaan. Daripada persamaan itulah keluarnya formula-formula fizik. Okey, jadi untuk subtopik 1.2 penyiasatan saintifik, sebelum tu kita akan pergi kepada bentuk-bentuk graf. Okey, bentuk-bentuk graf ni kena ingat kerana bukan setakat soalan objektif. Nanti pada kertas 2 pun ada juga. Cuma untuk format SPM bermula tahun 2021, okay, format SPM 2021, okay, kalau ikutkan fizik ni dia ada 3 paper. Okay, ada fizik, ada kertas 1, okay, ada kertas 2 dan ada kertas 3. Okey, kalau SPM sekarang tahun 2020 yang SPM pelajar yang lepas, okey, dia ada paper 1 objektif, paper 2 ni subjektif dan esei, paper 3 ni adalah esei, subjektif dan esei juga, tetapi paper 3 ni lebih kepada penyiasatan saintifik. Okey, cuma untuk SPM bermula 2021, SPM bermula 2021 ni, untuk paper 3 ni lebih kepada amali. Amali ni macam mana? Okey, nanti SPM nanti kamu akan dibekalkan bahan, akan dibekalkan radas. Kemudian bila dapat kertas soalan saja, kamu kena ambil bahan dan radas tersebut dan perlu membuat eksperimen. Okey. Jadi daripada eksperimen tersebut, okey, nanti kamu akan buatlah pelaporan. Jadi pelaporan itulah akan dihantar kepada pemeriksa. Tetapi sebelum tu kamu kena buat sendiri amali. Berbanding SPM sebelum ini, paper 3 ni penyiasatan saintifik lebih kepada atas kertas. Ada soalan yang pertama, okey. Kalau yang dulu kalau dulu ini sekarang. Okey, kalau sekarang amali. Kalau dulu dia ada soalan 1, 2. Okey, yang ini wajib jawab. Soalan 3 dan 4, pilih satu sahaja.
Ini lebih kepada pelapuran, pelapuran amali, ataupun pelapuran eksperimen. Jadi sekarang kamu tak payahlah yang macam ni. Kamu akan terus kepada amali. Jadi untuk amali ni kamu kena latih bagaimana nak menulis pelapuran dengan betul. Jadi untuk subtopik 1.2 ni akan memberitahu kepada anda macam mana nak melukis, macam mana nak menyediakan pelapuran. Sebenarnya dah belajar semasa PT3 lah, sains. Jadi kita pergi kepada graf. Kita pergi kepada graf. Pergi kepada buku teks. Lihat pada paparan buku teks digital. Cikgu akan terangkan berkenaan dengan graf. Kita pergi yang pertama. Ni berkenaan dengan tafsiran bentuk-bentuk graf. Graf yang pertama. Semasa belajar matematik dulu, graf ni dia ada dua paksi. Ada dua paksi. Ada paksi X dan paksi Y. Ingat balik semasa kamu belajar PT3 yang mana graf paksi X dan paksi Y kita akan bentuk persamaan. Persamaan kita panggil persamaan garis lurus. Persamaan garis lurus. Yang mana persamaan basic adalah Y sama dengan MX tambah dengan C. Jadi Y ni merujuk kepada paksi Y, X merujuk pada paksi X. M ni bermaksud kecerunan. Kecerunan. C ni adalah pintasan. Pintasan Y. Jadi pada buku teks penyiasatan saintifik, kamu boleh lihat jenis graf. Contohnya bila dah ada paksi X dan paksi Y, rujuk pada buku teks, ada satu garis lurus melalui kosong, titik asalan kosong, koordinat dia 00, X kosong, Y kosong. Jenis graf, jenis graf garis lurus yang melalui asalan ni 00 dan mempunyai kecerunan positif. Ingat balik semasa belajar tingkatan 3. Kalau graf tu condongnya macam ni. Condong dia macam ni, kecerunan dia adalah positif. M adalah positif. Kalau condong macam ni, kecerunan dia M adalah negatif. Jadi kalau pada nombor 1 ni adalah garis lurus, condong dia macam ni, jadi nilai kecerunan dia adalah positif. Jadi ini kita panggil, ini memang kamu kena ingat, Y berkadar terus dengan X. Syarat dia Y berkadar terus dengan X. Y berkadar terus. Ni berkadar terus berkadar terus. Kalau graf tu garis lurus melalui asalan 00, macam ni lah bentuk dia. Bentuk dia macam ni. Graf ni adalah Y berkadar terus dengan X. Nanti kamu akan jumpa pada kertas 1 dan kertas 2. Kertas 1 dan kertas 2 dia akan tanya. Soalan dia tunjuk graf. Tafsirkan graf. Ataupun apakah hubungan antara Y dan X? Apakah hubungan Y dan X? Dalam contoh ini, paksi Y adalah Y. Paksi X adalah X. Tetapi nanti, lepas ni kamu akan jumpa macam-macam. Y ni mungkin, mungkin adalah daya. Daya. Dan X ni adalah pecutan. X ni adalah pecutan. Jadi, tetap paksi X dekat sini dan paksi Y dekat sini. Dan cara baca dia Y. Kita pergi pada paksi Y dulu. Y berkadar terpulang ataupun bergantung kepada bentuk graf. Y berkadar terus dengan X. Kita baca Y dulu, baru X. Boleh?
Okey, merujuk kepada graf yang ini. Okey, yang biru ni adalah graf yang telah dilorotkan, okey, yang telah dilukis. Okey, kecurunan graf. Okey, ada dua kaedah kecurunan graf. Yang pertama, kita boleh tentukan dengan mengukur ketinggian y. Contoh, kita pilih dua koordinat. Okey, sini satu dengan sini satu. Okey, tak kisah sebenarnya untuk plot ni sini ataupun sini ni. Koordinat ni tak ada masalah. Sama ada nak ambil sini ataupun ambil kosong-kosong pun boleh. Okey, cuma koordinat sini dia ambil X dekat sini dan Y kat sini. Jadi kena lukis segitiga macam ni. Putus-putus. Sebab ini bukan kita lukis graf, tapi kita nak mengukur kecurunan. Sebab itulah putus-putus. Jadi, yang dekat sini sampai sini, ini tinggi Y. Ha, ni. Tinggi Y. Okey. Tinggi Y. Ataupun perbezaan Y. Perbezaan jarak poin sini dengan poin sini. Ha, tengok perbezaan Y. Perbezaan Y adalah Y2 tolak Y1. Y2 tolak Y1 baru kita dapat jumpa jarak ni. Okey, berapa tinggi ni. Okey, kemudian bahagi dengan panjang X ataupun kalau secara koordinat X2 tolak X1. Ini semua dah belajar semasa tingkatan 3. Okey, tingkatan 3. Jadi bila dah dapat sini, kita akan dapat nilai kecurunan. Cuma pada graf ini, nilai dia adalah positif. Jadi, persamaan garis lurus dia Y sama dengan MX. Tambah C. C mana? C kosong. Sebab apa? C itu merujuk kepada pintasan Y. Pintasan Y dia adalah kosong. Ni sini. Okey. Jadi, persamaan garis lurus dia adalah Y sama dengan MX tambah C. Okey, boleh? Graf yang pertama. Okey. Cuma kena ingat, kalau graf macam ni, melalui titik asalan, jenis graf adalah Y berkadar terus dengan X. Y berkadar terus dengan X. Yang ini memang kena ingat sampai bila-bila. Sehingga universiti ke, nanti kamu ambil, sambung belajar nanti akan guna juga. Okey. Kita pergi kepada graf yang kedua. Okey, graf yang kedua. Paksi yang sama, Y dan X. Okey, kemudian ada satu garis lurus. Okey, satu garis lurus. Okey, yang mana satu garis lurus pintasan Y dia adalah bukan pada kosong. Okey, dia ada nilai C. Okey, dia tidak melalui asalan. Asalan dia dekat sini. Okey, satu garis lurus. Okey, apakah bentuk graf ni? Okey, graf ni adalah Y bertambah secara linear dengan X. Y bertambah secara linear. Okay, dia tak mula daripada kosong. Dia bertambah secara linear, okay, dengan X. Kecurunan sama juga. Sama macam tadi nak cari kecurunan. Okay, Y2 tolak Y1, X2 tolak X1 ataupun tinggi Y bahagi dengan panjang X. Okay, pintasan Y, okay, kalau tadi adalah kosong. Okay, jadi pintasan Y ni, okay, adalah C. Sebaran nilai. Okey, sebab sini dia tak letak nilai. Kalau dalam eksperimen kita semua ni ada nilai. Ni contoh pergantian simbol, okey. Jadi persamaan garis lurus Y sama dengan MX tambah C. Okey, Y ada, kecurunan ada, positif. Okey, kemudian C pun ada. C ni pintasan Y. Okey, cuma kena ingat bentuk graf macam ni tidak melalui asalan. Y bertambah secara linear dengan X. Okey, boleh? Okey, seterusnya. Pergi graf yang ketiga. Okey, graf yang ketiga, kecondongan dia berbeza daripada graf 1 dan 2. Okey, kalau condong macam ni, condong macam ni merujuk kepada kecurunan dia, nilai dia adalah negatif. Okey, nilai dia negatif ni. Okey, nilai dia negatif. Okey. Jadi, jenis graf ni adalah Y berkurang secara linear dengan X. Y berkurang secara linear dengan X. Tengok, nilai Y berkurang. Okey, secara linear dengan X. X bertambah, nilai X bertambah ni. Tetapi, kalau kita tengok sini, secara paksi, pada paksi Y, dia menurun untuk nilai Y. Tetapi X meningkat.
Jadi graf bentuk ni kita Y berkurang secara linear dengan X. Pintasan YC ni dekat sini masih nilai positif. Okey. Cuma kecurunan dia adalah negatif. Persamaan garis lurus dia adalah Y sama dengan negatif ni. Sepatutnya ada negatif. Negatif M tambah C. Okey, boleh? Okey. Sekarang kita pergi kepada graf yang keempat. Graf keempat ni dia bukan graf garis lurus. Bukan graf garis lurus. Persamaan YMX tambah C. Okey, persamaan yang ni persamaan yang ni Y sama dengan MX tambah C ni adalah persamaan bagi garis lurus. Okey, garis lurus. Okey, jadi kita tak guna pakai persamaan ni kalau kita jumpa graf yang melengkung. Okey, kalau graf macam ni nanti kamu akan jumpa pada matematik tingkatan 4. Okey, yang mana kalau graf macam ni, biasanya dia ada persamaan Y sama dengan X kuasa 2 tambah 2X. Dia macam tu nanti. Okey, kita tengok. Okey, kalau graf macam ni, okey, jenis graf dia adalah melengkung melalui asalan mempunyai kecurunan positif. Macam ni positif lah. Okey, kecurunan macam ni positif. Kalau negatif macam ni. Okey, tafsiran graf dia Y bertambah dengan X. Y bertambah dengan X. Simple je. Y bertambah dengan X. Maksudnya Y pun bertambah, X pun bertambah. Okey, kita pergi graf yang kelima. Dah condong dia berbeza. Cuma melengkung saja. Jadi, dia tidak melalui asalan. Okey, dan tak ada pintasan Y. Ada nilai pada pintasan Y. Kalau graf macam ni, Y berkurang dengan X. Okey, Y berkurang dengan X. Okey. Graf yang keenam. Okey, graf yang keenam. Okey, graf yang keenam. Okey, kita ada satu melengkung ataupun satu garis lurus. Cuba tengok perbezaan dia, yang ni paksi Y dan paksi X. Yang ni paksi Y, yang ni paksi 1/X. Okey, kita tengok. Okey, garis melengkung yang sebelah sini dengan kecurunan negatif tidak memintas pada paksi. Maksudnya dia tak menyentuh pun pada paksi S dan tak menyentuh juga pada paksi Y. Okey, dan tidak melalui mana-mana titik pada paksi. Okey. Yang kedua, garis lurus Y ini melawan 1/X melalui asalan dan kecurunan dia adalah positif. Positif lah kalau macam ni. Jadi tafsiran graf bagi kedua-dua graf ni adalah Y berkadar songsang dengan S. Okey, yang ni cikgu kena terangkan. Okey, kalau yang ini, kalau yang ni, tengok yang ni kita boleh Y dengan S, Y berkadar songsang dengan X. Okey, tak apalah Y berkadar songsang. Okey, cuba tengok yang ni. Yang ini pula Y berkadar songsang dengan X, padahal graf dia adalah 1/X. Okey, tengok Okey, kita ada paksi. Okey, paksi Y dan paksi X. Graf dia macam ni. Okey, yang ni 1/X. Okey. Kalau kita nak ambil kira ni paksi X 1/X ni, tafsiran graf dia adalah Y berkadar terus dengan 1/X. Okey, kita guna pakai perkadaran berkadar terus dengan 1X. Berkadar terus. Okey. Dia sama juga bentuk dia. Bentuk ini, graf yang pertama tadi. Okey, berkadar terus, berkadar terus. Tapi berkadar terus tu kita terus ambil semua yang pada perwakilan pada paksi X. Okey. Yang dalam ni dia kata berkadar songsang. Okey. Okey, kalau berkadar songsang, Y berkadar songsang dengan X sahaja. Okey, dengan X. Okey, sebenarnya daripada graf ni kita boleh wujudkan formula. Okey, sebenarnya wujudkan formula. Okey, kalau berkadar songsang, okey, kalau graf tu, okey, graf kalau Y sama dengan 1/X. Tengok X duduk bawah. Kalau macam ini, ni perkadaran
Y berkadar songsang dengan X. Okey, tapi kalau ada nilai dekat sini, kalau berkadar terus, okey, Y berkadar terus dengan X. X kalau X duduk atas, Y berkadar terus dengan X. Okey, kalau ini Y berkadar songsang dengan X sebab X duduk bawah. Okey, boleh? Okey. Jadi sekarang kita terus kepada menganalisis graf dan untuk mendapatkan rumusan siasatan. Okey, ini lebih kepada kita nak cari data ataupun maklumat daripada graf. Okey, kalau dulu paper 3 ni pada soalan nombor 2. Okey, pada soalan nombor 2. Okey. Jadi untuk amali ni, untuk amali ni contoh amali. Okey, contoh kita buat eksperimen fizik. Okey, kita kena salin ni semua ni, kena salin. Lepas tu ini adalah prosedur dia dan ini adalah jadual bila kita buat eksperimen, kita dapat data, kita kena letakkan dalam satu jadual. Bila dah letak dalam jadual, kita baru kita lukis graf. Okey, lukis graf. Okey. Okey. Sekarang kita pergi kepada penyiasatan saintifik dan laporan lengkap eksperimen. Okey. Masa form 3, masa PT3 dulu, kamu memang dah biasa dengan eksperimen. Okey, laporan eksperimen. Okey, kita tengok ini laporan eksperimen. Okey. Eksperimen 1.1 ini contoh ini contoh laporan eksperimen, contoh jadi bermula dengan inference. Kalau dalam paper 3 SPM sebelum ni, inference ni kita akan dapat satu markah. Cara tulis dia macam ni, inference hypothesis. Tempoh ayunan bandul bergantung kepada panjang tali dia. Okey, ataupun mempengaruhi. Kita nak guna mempengaruhi pun boleh. Kalau dia ada dua perkataan yang kita boleh guna, mempengaruhi, dipengaruhi. Okey, kena tengok kena tengok pemboleh ubah. Okey, jadi sini pemboleh ubah ada dua. Satu tempoh ayunan, satu lagi panjang tali. Ini dua pemboleh ubah. Okey, satu pemboleh ubah yang manipulasi dan satu pemboleh ubah yang bergerak balas. Okey, hipotesis. Jadi antara dua pemboleh ubah ni, apa hubungan dia? Okey, jadi semakin panjang benang ni, semakin panjang tempoh ayunan dia. Okey, kalau pendek dia sekejap je. Kalau lagi panjang dia lagi lama. Okey, ayunan dia lagi lama. Jadi kita buat hipotesis awal. Hipotesis dan inference ni pemerhatian awal. Kita tengok dua pemboleh ubah, kita nilai dulu. Lepas tu baru kita buat eksperimen. Okey, jadi ini kita akan dapat satu markah. Okey, dan ini pun satu markah. Dah dapat dua markah. Okey, kemudian tujuan pun sama, kena tulis satu markah juga. Dua pemboleh ubah, yang bergerak balas dan yang manipulasi. Okey. Tujuan dia mengkaji hubungan antara panjang bandul, panjang bandul, ini adalah pemboleh ubah yang kita manipulasi. Kita ubah-ubah. Manipulasi ni kita ubah-ubah. Okay, bila kita ubah pemboleh ubah yang ni, apa yang akan berlaku pada satu lagi pemboleh ubah? Jadi pemboleh ubah yang satu lagi kita panggil pemboleh ubah yang bergerak balas. Iaitu tempoh ayunan. Okey, jadi ini pun kita akan dapat satu markah. Okey, kemudian pemboleh ubah. Okey, yang ni dalam exam ni kita akan dapat dua markah. Okey, dapat dua markah. Okey, yang pertama pemboleh ubah yang dimanipulasi. Yang dimanipulasi. Okey, iaitu panjang bandul. Okey, kena faham takrifan yang dimanipulasi. Kita manipulate, kita ubah-ubah. Kita ubah yang ini, jadi yang satu lagi akan berubah. Jadi yang manipulasi ni kita ubah panjang dia. Bila kita ubah panjang, dia akan memberi efek ataupun kesan kepada pemboleh ubah satu lagi yang kita panggil pemboleh ubah yang bergerak balas, iaitu tempoh ayunan bandul. Okey. Satu lagi dimalarkan. Dimalarkan ni maksud dia sepanjang kita adakan eksperimen, pemboleh ubah apa yang kita tak ubah sampai akhir eksperimen, kita guna tetap. Kalau dalam kes ni adalah G-same.
G-SEM. Bola ni G-SEM dia kita tetap je. Kalau berat dia 0.2 kilogram, sampai habis eksperimen kita menggunakan bola yang sama, pemberat yang sama. Jadi itu yang dimaksudkan dengan pom boleh ubah yang dimalarkan. Okey, boleh? 2 markah dekat sini. Okey, radas dan bahan ni mewakili 1 markah. Radas dan bahan mewakili 1 markah. Okey, senaraikan semua bahan dan radas. Kemudian susunan radas ni, ni susunan radas kita panggil ni, rajah ni. Ini kena lukis dalam pelaporan. Okey, sini 1 markah ni, radas dan bahan 1 markah. Okey, lukisan ni adalah 1 markah juga. Okey, jadi kalau tertinggal, contoh ada tertinggal ladung. Okey, ni ladung bandul ni tertinggal. Tetapi dalam lukisan, dalam gambar rajah kamu lukis dan label. Okey, kalau ikutkan perkara penting, kalau kita tertinggal, perkara penting contohnya tali benang kita tertinggal dekat sini, tapi dekat gambar kita lukis tetap akan dapat 1 markah dekat sini. Boleh backup lah. Okey, jadi pastikan lukisan sama ada 3D ataupun 2D, 2D. Ini lukisan 2D. Okey, pastikan label. Bila lukis, label. Okey, kadang-kadang kita lukis tak berapa elok. Tapi label ni penting. Okey, label tu walaupun kita lukis tak elok tapi ada label, jadi pemeriksa akan anggap eksperimen kita tu lengkap. Okey, lengkap. Okey. Kemudian bila kita dah lukis baru kita mula dengan prosedur. Okey, untuk prosedur ni ini tengok ayat dia, susunkan radas. Ini sebenarnya arahan kepada kita. Okey. Jadi kena tukar ayat. Okey, jadi kalau tukar ayat, radas disusun seperti yang ditunjukkan dalam rajah 1.12. Okey, untuk prosedur, markah dia memberi markah 3 markah. Okey, 3 markah. Okey, jadi 3 markah ni ada 3 markah tu dia sebenarnya dia fokus kepada 3 prosedur. Yang pertama, macam mana kita nak kawal pemboleh ubah. Okey, pemboleh ubah manipulasi. Pemboleh ubah bukan manipulasi. Okey, bergerak balas. Okey. Kemudian macam mana kita nak kawal pemboleh ubah? Okey, pemboleh ubah yang dimanipulasi. Okey. Yang ketiga adalah macam mana kita nak dapatkan 2 pemboleh ubah ni, kita ulang. Okey, kita buat ulangan eksperimen. Okey, memberi setiap satu ni memberi 1 markah, 1 markah, 1 markah. Okey, kita tengok kepada buku teks. Okey, seterusnya. Laraskan panjang bandul. Okey, yang ni sebenarnya adalah panjang bandul ni yang manipulasi. Okey, silakan. Yang ini ni pergi ke atas, yang ni pergi bawah lah. Okey, kita pergi macam mana kita nak kawal pemboleh ubah yang dimanipulasi. Okey, laraskan bandul. Okey, ni panjang awal adalah 20 cm. Okey, lepas tu sesarkan ladung. Okey, laraskan ni kena tukar ayat. Panjang bandul, okey, dilaraskan. Okey, yang ni pun sama. Ladung disesarkan ke sisi dan dilepaskan supaya ladung itu berayun dengan sudut kurang daripada 10 darjah. Okey. Jadi ini adalah macam mana kita nak kawal pemboleh ubah yang dimanipulasi. Okey, yang dimanipulasi nombor 1, nombor 2. Okey, kemudian nombor 4 ni ukur dan rekodkan masa. Ini macam mana kita nak kawal pemboleh ubah yang bergerak balas, iaitu tempoh ayunan. Okey, sebelum kita dapat tempoh, kita kena ukur masa. Daripada masa, kena buat formula, kena kira dulu purata. Secara purata, baru kita dapat tempoh ayunan bandul lengkap. Okey, ini markah yang kedua. Ini markah yang pertama. Ini markah yang kedua. Kemudian, ulangi. Ini ulangi langkah 2 dan 7. 2 hingga 7 ni menggunakan panjang bandul. Okey, 30, 40, 50, 60 dan 70. Ini pemboleh ubah yang kita manipulasi.
Okey, lepas tu rekodkan data. Ini memberi markah yang ketiga. Okey, yang ketiga. Selepas tu, penjadualan. Jadual ni, cikgu akan terangkan nanti secara detail ya. Cuma jadual ni, semua data kita akan masukkan dalam jadual. Dalam exam nanti, ini memberi satu markah. Cikgu bagi tahu markah ni mengikut format yang lama. Format yang baru belum didedahkan lagi permarkahan dia macam mana. Mungkin paper 3 kamu tu secara amali dia mungkin semua markah bergantung kepada eksperimen. Berbanding sebelum ni, nombor 1 dan nombor 2 jawab soalan wajib. 1, 2 wajib. Yang ketiga tu baru pelaporan eksperimen. Dan paper 3 dulu mendapat 40 markah, kalau ikutkan 40 markah. Yang baru ni belum didedahkan kaedah permarkahan lagi. Okey. Okey. Selepas tu bila kita buat jadual macam ni, analisis data. Analisis data kalau dalam format sebelum ni, kita sediakan graf, lukis graf saja. Okey, dapat 1 markah. Tapi kalau format yang baru, berkemungkinan analisis data ni memberi 5 markah. Okey, jadual ni 3 markah. Okey. Nanti format tu nanti bila cikgu dapat, cikgu akan bagi tahulah macam mana format dia. Okey, dan bila kita dah buat graf, itu dah lengkap lah pelaporan eksperimen kita. Okey, last kali kita buat kesimpulan. Okey, kesimpulan. Okey. Okey. Jadi kalau ikutkan setakat itu saja. Okey, berkenaan dengan pelaporan eksperimen. Okey, pelaporan eksperimen. Okey, nanti aktiviti okey, aktiviti cikgu nak, okey, nanti pada cikgu suruh sediakan 2 buku. Okey, 2 buku 2 buku, satu buku nota, satu lagi buku latihan. Okey, jadi aktiviti dia pada buku latihan. Okey, pada buku latihan sediakan pelaporan eksperimen 1.1. Dekat sini sebenarnya dia dah bagi data dah bagi dah. T1 berapa? Sekejap, tengok. Eksperimen. Okey. Sediakan macam ni . Okey, sediakan macam ni dulu. Okey, ruangan data ni kosongkan dulu. Okey. Kemudian analisis data ni sepatutnya kamu ni dapat je ni kena susun. Okey. Jadi untuk aktiviti ni kamu hanya buat paksi dulu. Graf tu buat paksi dulu. Okey, maksud dia buat 2. Jadi Y ni apa, X apa. Kalau sini contoh okey. Okey. Y ni yang bergerak balas, tempoh. Okey, tempoh. Okey, kemudian ni panjang. Okey, panjang adalah apa? Okey, sama ada cm ke meter ke. Okey, kalau rujuk dalam eksperimen tu sentimeter. Tempoh dalam apa? Saat. Okey, sini kosong-kosong. Okey, untuk sekarang ni biar dulu, kosongkan dulu. Okey, kosongkan dulu. Sebab nanti untuk skala ni kita akan tengok data yang diperolehi. Sebenarnya eksperimen ni kena buat di makmal. Cuma sekarang aktiviti hari ini adalah hanya melakar graf saja. Cikgu nak kena pasti pada paksi Y dan paksi X. Dapat data baru kita plot graf. Okey. Boleh? Okey. Jadi setakat itu saja untuk subtopik 1.2. Okey, cikgu minta maaf kerana tadi kelas terlepas. Okey, sepatutnya jam 9 sampai 10. Cikgu ingatkan 10.30 sampai 11.30. Okey, terima kasih. Okey, jumpa lagi. Bye-bye.